Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mada binti Nur Hisham, nombor matrik 2023500053 dan sekarang ini saya akan membentangkan pengenalan mengenai ilmu falsafah dalam seorang diri Muslim mukmin. Yang pertama, definisi falsafah terbagi kepada tiga, iaitu etimologi yang berasal dari Yunani Philo atau serta Sophia yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan, yakni hikmah. Seterusnya, yang kedua adalah filosofi yang membawa maksud cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir sekali adalah cinta terhadap kearifan, iaitu love of wisdom and truth. Seterusnya, melalui ilmu falsafah, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kewujudan Allah SWT. Yang ketiga, ilmu falsafah melibatkan kemampuan berfikir secara kritis dan analitikal. Pemikiran falsafah mencetus kepekaan terhadap berbagai hujah dan pemikiran yang ada. Yang terakhir sekali, dengan mengintegrasikan ilmu falsafah dengan Al-Quran agama Islam, seseorang Muslim mukmin dapat hidup dengan lebih bermakna dan penuh pemahaman tentang tujuan hidup sebagai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Khalis bin Abdullah. Nombor matrik 2023114545 daripada Fakulti Perkomputeran Informatik dan Media. Kos CDIM 261 Pengurusan Rekod. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan 2.0 iaitu objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian. Yang pertama ialah untuk mengkaji terminologi ilmu falsafah dalam kehidupan diri seorang Muslim mukmin. Objektif kajian yang kedua ialah untuk menghuraikan tentang konsep dan tujuan berkaitan ilmu falsafah dalam kehidupan diri seorang Muslim mukmin. Seterusnya, objektif kajian yang ketiga ialah kami akan menghuraikan falsafah rukun negara berkaitan ilmu falsafah dalam kehidupan diri seorang Muslim mukmin. Objektif kajian yang terakhir iaitu kami akan menghuraikan falsafah pendidikan negara berkaitan ilmu falsafah ini terutamanya dalam kehidupan diri seorang Muslim mukmin. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang terminologi. Terminologi menurut para ilmuwan Islam bermaksud falsafah adalah cintaan kebijaksanaan ataupun hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Kita perlu sedar pemikiran itu adalah merupakan pembezaan antara manusia dan binatang. Manusia digunakan akal, manakala binatang tidak. Justru apabila kita ingin menyampaikan Islam kepada manusia yang mempunyai akal, kita perlulah merangsang pemikiran mereka agar mereka berfikir. Begitu juga dengan sebuah gerakan Islam yang bergerak untuk menjadikan manusia itu dengan lebih berfikir dengan betul. Apabila seseorang itu ingin menggerakkan agenda dakwah, dia mesti membawa fikrah Islamiah ke dalam masyarakat. Pemikiran Islam ni mestilah dengan berfikir. Jadi apa yang dikaitkan dengan berfikir ni, sebagai Muslim yang mukmin, kita perlulah berfikir ke jalan yang benar dan menyedarkan tentang Islam daripada masyarakat. Seterusnya saya akan menerangkan tujuan konsep microcommerce dan microcommerce. Microcommerce adalah benda-benda yang kecil seperti atom, elektron dan sel serta sebagainya. Microcommerce adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang besar seperti planet, bintang dan alam semesta. Konsep pemikiran manusia tentang pusat univers atau alam semesta sangat radikal. Awalnya, para ilmuwan astronomi menetapkan bahawa manusialah sebagai pusat yang diberikan teori nama egocentrics. Malah, menurut Al-Kindi, konsep tentang manusia sebagai microcosmos berhubungan erat dengan tema pengetahuan diri dalam risalah Fil Al-Hudud Al-Aisyah wa Rusuhina. Dia memberikan 6 definisi filosofi.
Microcosmos merupakan, menurut Ikhwan, semua wujud dibahagi ke dalam wujud yang bersifat universal dan partikular. Jadi jiwa juga dibahagi ke dalam jiwa universal dan partikular. Falsafah rukun negara. Rukun negara adalah ideologi dan falsafah yang mempunyai makna yang mendalam, berteraskan 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat negara ini menyedari dan menerima serta memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya dalam negara ini adalah perlu dimanfaatkan bersama. Bersatu, buat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Seterusnya 3.5 iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Ianya berfungsi sebagai asas dan petunjuk yang penting bagi para pendidik dalam membimbing pelajar mereka ke arah kejayaan. Falsafah ini yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan merupakan tunjang pendidikan di Malaysia seperti yang diamanatkan oleh Akta Pendidikan 1996. Objektif usaha ini adalah untuk memupuk individu yang memiliki keseimbangan dan keharmonian dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pendidikan adalah usaha untuk menemui kebenaran dengan guru berperanan sebagai panduan untuk mendedahkan pengetahuan yang tersembunyi kepada dunia seharian. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah penting dalam pembangunan individu yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkemahiran. Pemahaman falsafah pendidikan kebangsaan adalah penting bagi individu untuk mematuhi nilai-nilai murni, memupuk kemahiran berfikir kritis dan menjalinkan hubungan positif dengan masyarakat. 3.6 Falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera adalah berpusat di sekitar pencapaian kewujudan yang seimbang dan berkekalan. Walaupun tarifan kesejahteraan mungkin berbeza-beza serta bergantung pada situasi, falsafah sejahtera berusaha untuk memupuk kepuasan dan kebahagiaan untuk manusia dan masyarakat. Konsep falsafah sejahtera adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi individu, masyarakat dan sekeliling. Melibatkan nilai-nilai yang menyokong keseimbangan antara keperluan bahan dan rohani serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dalam falsafah sejahtera, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan dan keputusan kita. Ini meliputi aspek sosial, ekonomi dan persekitaran. Tindakan dan keputusan yang diambil harus dipertimbangkan juga dengan kepentingan jangka panjang dan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Iman Hafiz bin Cik Zulkifli. Saya merupakan pelajar daripada SDIM 261 iaitu Pengurusan Syarikat. Hari ini saya ingin membentangkan cadangan bagi membentuk seorang mukmin Muslim. Cadangan pertama saya ialah kita haruslah menambah ilmu agama iaitu dalam rangka menjadi mukmin yang baik. Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama. Kita haruslah mencari sumber-sumber yang dapat dipercayai seperti Al-Quran, hadis dan buku-buku keagamaan yang ditulis oleh ulama yang terkemuka. Selain itu, kita boleh ikuti kuliah agama, diskusi kelompok atau kelas yang memperdalam pengetahuan tentang Islam. Seterusnya, kita haruslah menjaga lingkungan iaitu usahakan untuk berada di sekitar orang-orang yang juga berusaha untuk menjadi mukmin yang baik. Kita haruslah temui teman-teman yang memiliki semangat agama yang sama, ikut serta dalam kelompok studi agama dan hindari pergaulan yang negatif yang dapat mengganggu upaya anda dalam meningkatkan keimanan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Akmal Khalis yang akan membentangkan cabaran bagi membentuk seorang Muslim mukmin. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Nur Iman Hafiz terhadap presentation tersebut. Sekarang saya akan meneruskan slide yang seterusnya iaitu cabaran
bagi membentuk jati diri seorang Muslim mukmin. Cabaran yang pertama iaitu menghadapi tantangan hidup. Sebagaimana yang kita tahu, dalam kehidupan ini pastinya penuh dengan tantangan dan cubaan. Kadang-kadang seseorang mungkin mengalami kesulitan, kegagalan atau kehilangan yang dapat melemahkan atau menggoyangkan iman mereka. So, dalam menghadapi cabaran ini, penting untuk mereka memantapkan, mengembangkan ketabahan dan ketahanan mental. Berpegang teguh pada keyakinan agama, menjaga hubungan dengan Allah melalui doa, berzikir, solat dan sebagainya. Serta mencari dukungan, sokongan daripada kawan ataupun komuniti agama supaya dapat membantu seseorang itu mengharungi masa-masa yang sukar dengan iman, supaya iman mereka menjadi lebih kuat dan tabah. Selain itu, cabaran yang seterusnya bagi membentuk jati diri seorang mukmin ialah dalam menjaga nilai-nilai agama, terutama dalam masyarakat sekeliling. Di dunia yang moden ini, nilai-nilai agama seringkali dihadapkan pada tantangan dalam masyarakat yang lebih meluas, yang lebih sekular. So, untuk mengatasi cabaran ini, seseorang perlulah mencuba untuk memperbaiki ataupun mengikuti kelompok orang, kelompok masyarakat yang dapat membantu mereka, yang dapat mendorong dan memperkuat nilai-nilai agama dalam jati diri mereka. Selain itu, bagi mengatasi masalah ini, mengatasi cabaran ini, seseorang itu perlulah kerap mengamalkan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, menghadiri kuliah agama, menghadiri program-program masjid, berbakti kepada masyarakat, kepada sosial, supaya dapat membantu serta mewujudkan kesedaran dan kekuatan iman serta kekuatan dalam menjalankan kegiatan agama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azimi Johari dari program CTIM 260 bernombor metrik 2023365789. Hari ini saya akan membentangkan tentang rumusan ilmu falsafah dalam kehidupan diri seorang Muslim mukmin. Ilmu falsafah dalam kehidupan seorang Muslim yang beriman memberikan pemahaman yang mendalam tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan hidup, makna kehidupan, pemikiran yang kritis, dialog antara budaya dan perkembangan akal dan kerohanian. Dengan mengintegrasikan falsafah dengan ajaran Islam, seorang Muslim yang beriman boleh memperoleh perspektif yang lebih luas tentang kehidupan dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama mereka. Sekian sahaja daripada saya, rumusan tentang ilmu falsafah dalam kehidupan seorang Muslim.